Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 6. PAS tidak pernah secara agresif mendesak konsert dibatalkan ketika berada dalam kerajaan. Bekas Menteri Khadijah Jamaluddin berkata, walaupun PAS pernah bantah konsert, ia hanya menyentuh isu itu sekali sahaja ketika berada dalam kerajaan, iaitu selepas kerajaan membuka semula ekonomi susulan pandemik COVID-19. Khadi berkata Menteri Agama ketika itu, Idris Ahmad, hanya minta jumlah konsert dikurangkan. Katanya dia cakap kalau boleh kurangkan sikit konsert boleh tak? Saya terfikir, wow, saya menjangka beliau akan kata tiada konsert lagi atau sesuatu seperti itu. Bekas ahli Parlimen Rembau itu berkata demikian ketika disoal mengenai hubungan kerjanya dengan PAS. Nombor 5. Seorang pemandu lori dijatuhi hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Session kerana mengeluarkan ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sebuah video TikTok tahun lepas. Hakim N. Priscilla Hemamalini menjatuhkan hukuman itu ke atas Faizal Muhammad selepas dia mengaku bersalah atas tuduhan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau aplikasi untuk mengugut atau mengganggu orang lain. Tahun lepas, Faizal membuat naik video TikTok menawarkan RM5 juta kepada sesiapa yang sanggup menembak PMX, merujuk kepada Perdana Menteri ke-10 dan menteri-menteri lain. Laporan polis kemudiannya dibuat berhubung kandungan video itu dan video itu telah diturunkan. Terdahulu semasa mitigasi, Faizal merayu kelonggaran daripada mahkamah dan meminta hukuman denda kerana dia menyara keluarga dan ibu yang tidak sihat. Bagaimanapun Timbalan Pendakwa Raya, Nur Iliana Nur Azman menggesa agar hukuman pencegahan dijatuhkan. Nombor 4. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Razan Rafi'i yakin ketegasan Barisan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan akan membuka mata pengundi atas pagar bahawa parti itu berjaya mempertahankan hak orang Melayu dan Islam daripada dipersendakan pihak lain. Menurutnya, walaupun Perikatan Nasional mendakwa sebagai juara berkaitan isu hal ehwal Melayu dan Islam, namun mereka gagal ketika menjadi kerajaan. Katanya, kononnya mereka pejuang Melayu tetapi tidak banyak dasar pun yang mereka buat sewaktu berkuasa. Sebaliknya, hanya cakap politik didendam, PAS dan bersatu. Sebaliknya, tegas beliau, UMNO yang bersama dalam Kerajaan Perpaduan sentiasa berusaha memartabatkan agenda pemantapan kerohanian dengan memperkasa dan mengaktifkan semula dasar pendidikan tahfiz negara bermula dari sekolah tadika. Katanya, walaupun BN UMNO kononnya dituduh oleh Puak PN, kita UMNO tak jaga Melayu. Sebaliknya, kita memperkuatkan dasar tahfiz negara yang telah dibekukan oleh Tun Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin. Razlan mengulas kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari yang secara sinis berkata orang Melayu mudah membuat pendirian awal dalam PRU akan datang selepas Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu kerjasama antara PH dan BN kekal sehingga selepas PRU ke-16. Ahad lalu ketika berucap di Konvensyen Kerajaan Perpaduan peringkat Perak, Zahid mahu kerjasama dua gabungan itu bukan sekadar kelihatan dalam kalangan ahli politik, namun perlu dipamerkan di akar umbi. Tambah Razlan, PAS seharusnya sedar perkembangan politik semasa, menyaksikan gabungan Kerajaan Perpaduan lebih dipercayai apabila satu persatu ahli Parlimen PN menyokong Anwar Ibrahim. Katanya ahli Parlimen PN hilang kepercayaan pentadbiran kepada parti mereka sendiri. Ini bukti. Walaupun dimomokkan PN kuat, PN mempunyai gerakan untuk kuatkan orang Melayu. Tetapi kita lihat wakil rakyat mereka yang sepatutnya jadi benteng kepada parti, tetapi lari dan hilang kepercayaan kepada PN itu sendiri. Nombor 3. Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari menamplak dakwaan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin bahawa kerajaan melakukan pelbagai salah guna kuasa ke atas musuh politik mereka. Sebaliknya, Taufik berkata akta yang dinyatakan seperti Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia dan Akta Perhimpunan Aman lebih banyak disalahgunakan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke atas pihak yang menentang kerajaan ketika pentadbirannya. Malah katanya pelbagai agensi kerajaan termasuk pihak polis dan pasukan simpanan persekutuan turut dikerah Perdana Menteri keempat itu bagi menekan musuh politiknya dan menghalang kebebasan rakyat untuk berhimpun dan menyuarakan pandangan. Katanya jika diimbau kembali, waktu Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali pertama, akta-akta itu dipergunakan dengan lebih dahsyat. Ketika itu, FRU dan polis digunakan untuk mengenakan kekerasan bagi menghalang hak kebebasan bersuara rakyat Malaysia. Daim yang merupakan bekas Menteri Kanan serta diketahui sebagai orang kepercayaan Mahathir menggesa orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gesaan itu dibuat selepas dia diheret ke mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan harta merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. Daim dalam kenyataannya mendakwa kerajaan dan Anwar menggunakan akta-akta tersebut dengan sewenang-wenangnya terhadap pihak yang bersuara dan mengkritik kerajaan atau dirinya. Dia turut membangkitkan persoalan bagaimana Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mempunyai 47 kes pertuduhan rasuah boleh dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Mengulas lanjut, Taufik menekankan bahawa SPRM adalah sebuah badan bebas yang tidak dikawal oleh mana-mana parti politik atau mana-mana pemimpin termasuk oleh Perdana Menteri. Katanya segala siasatan berprofil tinggi terhadap individu-individu tertentu oleh pihak berkuasa adalah satu yang luar biasa dan tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan terdahulu.
Taufik turut berkata jika Daim tidak bersalah, dia boleh mencabar segala tuduhan dan membuktikan kebenaran di mahkamah. Katanya Daim dan sekutunya sering menyatakan mengenai rule of law dan tidak ada sesiapa pun boleh menjadi lebih tinggi daripada undang-undang. Jika ada bukti kesalahan, maka siasatan akan dibuat pihak berkuasa seperti SPRM. Tapi kalau dirasa tidak bersalah, boleh cabar keputusan itu di mahkamah. Itu adalah cara yang terbaik. Sekiranya ada salah laku, maka proses pembicaraan dan pendakwaan itu akan berlaku. Jadi saya nasihatkan kepada Tun Daim supaya menghormati proses undang-undang dan fokuslah kepada untuk membuktikan anda tidak bersalah. Menurutnya, fokus kerajaan hari ini adalah untuk membersihkan sistem pentadbiran terdahulu yang kucak-kacir serta membersihkan individu-individu yang didakwa terpalit dengan kes rasuah. Taufik berkata kerajaan pimpinan Anwar juga tidak pernah menghalang kebebasan bersuara serta perhimpunan aman oleh pihak yang tidak sehaluan dengan kerajaan selagi perkara itu tidak melanggar undang-undang. Nombor 2. Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Faisal menegaskan tindakannya bersama 5 lagi ahli Parlimen Bersatu menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan jenayah yang boleh diambil tindakan oleh parti itu. Ahli Parlimen Bukit Gantang itu berkata, Bersatu tidak harus membuang masa untuk sesuatu yang tidak jelas, malah tidak melanggar peraturan parti berkenaan yang kini terpaksa memindah perlembagaannya. Tegasnya tindakannya hanya satu langkah politik membantu rakyat. Katanya, saya nasihatkan daripada buang masa ambil tindakan undang-undang yang belum tentu jelas dari segi peraturan-peraturannya sebab dalam peraturan Bersatu memang tidak ada lagi buat apa cakap benda kosong. Baik cakap secara gentleman buat khidmat terbaik untuk rakyat. Beliau mengulas keputusan Bersatu dalam mesyuarat untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap wakil rakyat mereka menyokong Anwar selain meminda perkara 10 perlembagaan parti menghalang insiden sama daripada berulang pada masa hadapan. Wakil rakyat panggal kedua itu bagaimanapun bersedia berdepan tindakannya daripada parti itu. Katanya, saya terima saja kalau mahkamah dah putuskan kena ambil peguam jugalah. Takkan nak serah diri macam itu sahaja. Kena tengok peruntukan peraturan itu, kalau tidak buang masa sahaja di mahkamah. Baru dilantik mengetuai jawatan kuasa berkaitan isu menangani harga makanan dan kos sara hidup oleh Anwar. Beliau menasihatkan Bersatu supaya menjaga wakil rakyatnya untuk mengelakkan lebih ramai mengalihkan sokongan. Katanya sepatutnya setiap parti jagalah ahli parlimen masing-masing. Bincang, barulah tidak ada orang nak pergi tempat lain. Ini dah setahun lebih rancang nak gulingkan kerajaan, tak jadi-jadi, buang masa sahaja. Nombor 1. Perpecahan dalam Bersatu hingga dikatakan wujud dua kem didakwa makin parah dan mengundang kritikan ahli parti yang mempertikaikan apa keutamaan pucuk pimpinan. Ia dikatakan bermula dengan episod 4 ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada November tahun lalu. Disusuli dua lagi dan terbaru, ahli parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkifli Hanafi. Zulkifli mengisytiharkan sokongan kepada Anwar pada Rabu lalu selepas ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal, Seri Kecil Muhammad Azizi Abu Naim, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Datuk Sohail Abdul Rahman. Jumaat lalu, Syed Abu Hussein mendakwa 10 lagi ahli parlimen Bersatu dijangka memberi sokongan kepada Perdana Menteri menjelang pembukaan sidang parlimen pada 26 Februari ini, iaitu 5 dari utara, 3 dari Pantai Timur serta 2 masing-masing dari Selangor dan Melaka. Kata ahli parlimen Bukit Gantang itu, langkah berkenaan kerana ahli parlimen terbabit amat kecewa dengan parti, berasa tidak dihargai dan terjaga serta melihat parti tiada arah tuju yang jelas. Sementara itu, seorang pemimpin Bersatu dari Selangor ketika ditanya perkembangan semasa dalam parti berkata, jika keadaan ketika ini berterusan, beliau berpandangan lebih baik mereka kembali menyertai parti asal. Katanya dalam Bersatu, ada pemimpin menampakkan seperti mereka suci. Jumpa akak umbi kata tak ada duit, minta semua berkorban, tetapi mereka sendiri ambil keuntungan. Saya lihat selagi ada orang lama ada, susah ahli baru nak naik. Namun itu hakikat dalam mana-mana pertumbuhan. Siapa pun naik, yang penting organisasi mesti sihat. Macam UMNO, organisasi sihat, presiden kuat, ada hala tuju walau apapun orang kata. UMNO kini dalam kerajaan, bukankah itu bukti UMNO kuat? Beliau turut mendakwa dimaklumkan ada perjumpaan membabitkan kepemimpinan kanan Bersatu dengan Anwar di kediaman Perdana Menteri tetapi tidak tahu tujuan pertemuan berkenaan. Sementara itu, pemimpin Bersatu yang lain mendakwa, selain perjumpaan pemimpin tertentu dengan Anwar, ada juga desas-desus kemungkinan Datuk Seri Hamzah Zainuddin digantikan sebagai Setiausaha Agung Parti. Katanya perpecahan dalam Bersatu makin parah. Ada kemungkinan Presiden lantik Setiausaha Agung baru. Namun Presiden mungkin ambil langkah selamat dengan tolak dakwaan ada perpecahan dalam parti. Seorang pemimpin Bersatu dari Johor pula mempertikaikan pucuk pimpinan yang dilihatnya tidak meletakkan parti sebagai keutamaan, sebaliknya didakwa mengutamakan agenda peribadi sehingga mewujudkan kem dalam parti. Katanya ketika Presiden mahu lepas jawatan semasa Perhimpunan Agung Tahunan Parti, mengapa yang lain tidak bersuara? Tegaskan perlu pertahan hala tuju parti. Sebaliknya mereka menangis sedih kata sokong Presiden, tapi kemudian ada gerakan untuk gulingkan Presiden.
Dalam ucapan dasar pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2022 November lalu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden pada pemilihan parti tetapi ia ditolak secara sebulat suara dalam usul perhimpunan berkenaan. Usul daripada Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu dibentangkan oleh Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faisal Azumu dan disokong Hamzah. Bekas Perdana Menteri yang juga pengerusi Perikatan Nasional kemudian menarik balik hasratnya dan membuat keputusan untuk memegang jawatan berkenaan untuk satu penggal lagi yang dianggap terakhir. Mula selanjut dakwaan perpecahan dalam Bersatu, pemimpin parti dari Johor itu mendakwa ada ahli parlimen Bersatu menyokong Hamzah menggantikan Muhyiddin dan yang lain mahu ahli parlimen Paguh dikekalkan semua kerana kepentingan masing-masing. Katanya ada kerana kepentingan perniagaan, ada mahu selamatkan diri daripada pendakwaan jenayah, ada juga kerana mahu kuasa dan kedudukan dalam parti. Sementara itu, Syed Abu Hussein mendakwa mereka yang mahu menyatakan sokongan kepada Anwar dan Kerajaan Perpaduan termasuk 5 nama besar dalam Bersatu dan kini sedang mencari kaedah terbaik untuk berbuat demikian. Beliau turut mempertahankan kenyataannya mengenai 10 ahli parlimen Bersatu yang didakwanya akan menyatakan sokongan kepada Anwar, iaitu 3 dari Kelantan dan Terengganu, 5 dari Kedah, Perak dan Pulau Pinang serta 3 dari Selangor dan Melaka. Katanya bagaimana dan bila biar mereka buat keputusan sendiri, sama ada mahu jumpa Anwar dahulu atau tunggu persidangan parlimen akan datang. Apapun cara mereka, tunggu saja mereka akan sokong kerajaan.